Dan oleh sebab itulah buaya putih tersebut telah meminta ganjaran untuk setiap malam purnama tau, di mana buaya tersebut telah meminta darah manusia. Assalamualaikum dan hai semua. Okay, so hari ni topik kita akan pilih salah satu negeri dekat Malaysia ni. So topik kali ni kita akan pilih negeri Pulau Pinang, dan lebih spesifiknya lagi adalah Jambatan Pulau Pinang. Jadi kalau kita kan nak pergi ke Pulau Pinang, kita mesti akan lalu dekat sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Pulau Pinang kan, which is jambatan ni boleh dikatakan sangat panjang lah, di mana jarak jambatan ni adalah kira-kira 13.5 km. Dan jambatan ni menghubungkan Pulau Pinang di Lebuh Raya Gelugor dengan Tanah Besar Semenanjung di seberang perai. Jadi kalau kita tengok jambatan tu kan, kita nampak macam jambatan ni memang sangat gah kan. Tapi buat pengetahuan korang, walaupun jambatan tu nampak sangat gah, sangat kukuh dan memiliki jarak yang sangat panjang, tetapi sebenarnya jambatan Pulau Pinang yang kita nampak gah tu menyimpan berbagai kisah misteri ataupun mistik tau. Jadi kisah mistik berkenaan dengan Jambatan Pulau Pinang ni memang tak asing lagi lah untuk penduduk di negeri Pulau Pinang ni. Dan antara kisah mistik ataupun misteri yang popular berkenaan dengan jambatan ini adalah berkenaan dengan kisah buaya putih dan juga tiang mulut puaka. So dengar pun dah macam ish, gila tiang mulut puaka. Jadi menurut cerita orang-orang lama dahulu, kononnya dekat jambatan tu ada seekor buaya putih dikatakan telah pun menjadi penunggu tau dekat jambatan tersebut, di mana jambatan tu dikatakan dibina kira-kira pada tahun 1982 hingga 1985 macam tu. Jadi alkisahnya dikatakan pada tahun 80-an, ketika jambatan tu baru nak dimulakan ataupun baru nak dibina, memang terdapat kesulitan tau yang dialami oleh pekerja-pekerja yang membina jambatan tersebut, di mana diorang ni telah pun mengalami gangguan tau. Every time diorang nak buat kerja je, mesti diorang mengalami gangguan, which is kadang-kadang gangguan tu macam tak masuk akal. Jadi disebabkan pelbagai gangguan yang menimpa diorang, jadi benda ni telah pun membantutkan proses pembinaan jambatan tersebut. Jadi perkara ni semakin lama semakin menjadi-jadi tau, sehinggalah pemaju kepada jambatan tersebut akhirnya telah pun mengambil jalan untuk menyelesaikan masalah gangguan dekat tapak pembinaan tersebut dengan meminta bantuan daripada pawang ataupun bomoh tau. So diorang dah tak tahu sangat macam mana nak settlekan masalah ni. Akhirnya diorang terpaksa meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ni secara halus. Jadi menurut pawang tersebut, kawasan laut tersebut, kawasan yang diorang buat untuk bina jambatan tersebut merupakan tempat ataupun kawasan jin tau. Jadi oleh sebab itulah jin tersebut, jin yang menetap dekat kawasan tersebut merasa macam tempat mereka ni diganggu lah kan akibat pembinaan yang telah dilakukan oleh manusia ni. Samalah macam kita, kalau orang kacau rumah kita kan, kita rasa marah kan. Samalah juga macam makhluk halus ni, di mana mereka berasa sangat marah apabila tiba-tiba je manusia ni telah pun membuat gangguan dekat tempat mereka. Jadi sebab itulah cara untuk menyelesaikan masalah kesulitan yang dihadapi oleh mereka ni, akhirnya pawang tersebut mengatakan manusia ni perlu melakukan ritual tau. Tak tahulah, ritual lah untuk makhluk halus tersebut. Dan dikatakan sebenarnya dekat laut tersebut memang ada wujud seekor buaya putih, di mana dikatakan buaya putih ni merupakan penunggu tau dekat kawasan laut tersebut. Dan oleh sebab itulah buaya putih tersebut telah meminta ganjaran untuk setiap malam purnama tau, di mana buaya tersebut telah meminta darah manusia. So kalau manusia ni boleh memberikan darah manusia sebagai ganjaran kepada macam nak makhluk tersebut tak ganggu para pekerja tersebut, dikatakan barulah proses untuk membina jambatan tersebut boleh berjalan lancar. So dapat bayangkan tak, makhluk halus tersebut ataupun penunggu tersebut telah meminta darah manusia untuk dijadikan sebagai ganjaran agar penunggu dekat sana tidak akan kacau proses pembinaan jambatan tersebut. Jadi sejak daripada itulah dikatakan ada satu ritual yang memerlukan mereka ni mengorbankan manusia bagi memastikan kerja-kerja pembinaan di sana berjalan dengan lancar. Jadi dikatakan ritual tersebut akan dilakukan pada setiap kali bulan mengambang. Jadi setiap kali ritual ini dilakukan,
which is ini boleh dikatakan antara perjanjian penunggu, iaitu buaya putih tersebut dengan manusia lah. Dan pada masa yang sama, pawang yang dikatakan tadi akan menjadi antara orang perantara lah antara buaya putih tersebut dengan manusia. Jadi oleh sebab itulah tak heranlah kalau dikatakan ada banyak pekerja yang telah pun terkorban sepanjang proses pembinaan jabatan tersebut, di mana mereka percaya bahawa sebenarnya pekerja-pekerja yang terkorban itu dikatakan telah pun dijadikan mangsa bagi ritual untuk membuatkan penunggu tersebut tidak akan mengganggu proses pembinaan jabatan tersebut. Dan ada juga mengatakan bahawa kononnya pada setiap tiang jabatan tersebut telah pun disumbatkan dengan kepala manusia which is kepala manusia itu adalah kepala manusia yang telah pun mati ketika aktiviti pembinaan telah pun dijalankan, di mana mereka percaya bahawa kepala inilah akan menjadikan santapan untuk buaya putih tersebut. Jadi sejak daripada itulah ada orang yang percaya kononnya setiap kali bulan mengambang, bagi sesiapa sahaja yang akan melalui kawasan jabatan tersebut, terutama sekali dekat tiang 56, dan ada juga yang mengatakan tiang 52, mereka ni akan terkena sumpahan seakan-akan macam dipukau untuk terjun ke dalam laut tersebut. Tapi sekarang persoalannya, antara banyak-banyak tiang kat situ, kenapa orang cakap tiang 52 paling berpuaka? Dan ada juga orang yang mengatakan bahawa tiang yang berpuaka merupakan tiang 56. Jadi selepas membuat rujukan, Fira dapati bahawa ada setengah orang mengatakan bahawa tiang berpuaka adalah tiang ke-52, dan ada juga mengatakan bahawa tiang ke-56 lah yang berpuaka. So agak-agak dekat sini ada tak orang Pulau Pinang yang boleh bagi tahu sebenarnya tiang 56 ke tiang 52? Dan ada juga sumber mengatakan bahawa sebenarnya maksud tiang 52 tu bukannya bermaksud tiang yang bernombor 52 tetapi dikatakan tiang 52 ni telah pun mendapat gelaran sebagai tiang mulut puaka ni disebabkan telah terjadinya 50 kematian ngeri telah dilaporkan di kawasan tersebut. So boleh dikatakan ada 52 nyawa lah pernah terkorban dekat tempat tersebut. Sebab itulah mereka memberi nama sebagai tiang 52. Dan ada juga yang percaya bahawa tempat berpuaka itu dikenali sebagai tiang 52 akibat ianya telah pun menjadi tempat tinggal 52 semangat yang berjaya dipuja oleh Sami Buddha untuk meredakan kemarahan makhluk halus ataupun semangat laut yang berada di situ. Dan dikatakan kebanyakan para nelayan ni memang kalau boleh diorang cuba elak lah untuk lalu di kawasan tersebut, walaupun mereka tahu bahawa sebenarnya dekat tempat tersebut lah dikatakan mempunyai sumber rezeki yang paling banyak berbanding dengan kawasan laut yang lain. Jadi ada macam-macam cerita daripada para nelayan yang telah pun mengalami pelbagai kisah pelik apabila mereka melalui kawasan tersebut. Dan antara salah satu kisah yang popular adalah dikatakan ada para nelayan ni dikatakan diri mereka ni seakan-akan seperti disedut oleh pusaran air yang sangat besar dan dikatakan pusaran air dekat tempat tersebut boleh dikatakan besar menjangkau macam sebuah padang bola. Dan mereka juga mengatakan bahawa ketika pusaran air telah berlaku dekat kawasan tersebut, dekat pusaran air tu mereka ada ternampak macam seakan-akan ada wajah wanita tua dengan muka yang sangat bengis sedang membuka mulut seakan-akan ingin menyedut para mangsanya. So daripada situlah mereka percaya bahawa itulah penunggu dekat kawasan tersebut. Dan sampai sekarang perkara ni tak dapat terungkai Dan pada masa yang sama ada lagi seorang kaki tangan penyelenggaraan Jabatan Pulau Pinang ni pernah mendakwa bahawa dia pun pernah melihat wajah seakan-akan macam wanita tua muncul secara tiba-tiba ketika pusaran air sedang berlaku dekat jabatan tersebut. Dan dikatakan gambaran ataupun bayangan wanita tu tersebut seakan-akan dia sedang membuka mulut untuk menyedut mangsanya lah. Dan dikatakan sebenarnya pekerja tersebut dia cuba untuk rakam momen tersebut, tetapi gagal disebabkan pada masa itu cuaca sangat buruk. Dan dikatakan pekerja tersebut pun hampir sahaja terkorban oleh situasi tersebut, tetapi berjaya diselamatkan oleh para nelayan apabila pekerja tersebut sempat melepaskan tembakan daripada senjata api kecemasan. Jadi ada sumber yang mengatakan bahawa kalau korang nak tahu dekat mana sebenarnya terletaknya tiang 52 ataupun tiang 56 ni, korang sebenarnya boleh cuba memandu ataupun drive daripada seberang perai menuju ke Pulau Pinang Jadi dikatakan sebenarnya tiang 56 ataupun 52 ni akan berada betul-betul
betul dekat bawah korang jika korang memandu 80 km per jam, kira-kira 2 minit dari tengah-tengah jambatan. Jadi oleh sebab itulah akibat jumlah kematian yang sangat banyak telah menyebabkan lokasi yang ini dikategorikan sebagai tempat yang keras tau. Jadi kalau korang perasan, sebenarnya ada satu monumen batu putih yang besar telah pun dibina berhampiran Plaza Tol dekat jambatan tersebut bagi untuk mengenang jasa mereka yang telah terkorban dekat jambatan tersebut. Jadi sekarang ni persoalannya, macam kita dengar tadi, kawasan tersebut kan selalu sangat berlaku pusaran air yang sangat besar kan, dan telah mengakibatkan orang-orang yang telah pun melihat kejadian itu, mereka rasakan bahawa sebenarnya macam ada penunggu ataupun makhluk halus yang ingin jadikan mereka ni sebagai korban kan. Tetapi sekarang ni, apa kata kalau kita dengar hujah-hujah secara saintifik, bagaimana pusaran air ni seringkali berlaku dekat kawasan tiang tersebut. Jadi dikatakan pusaran air yang sering kali berlaku di kawasan laut Pulau Pinang ni ialah di perairan Mukahid tau. Jadi dikatakan perairan itu terletak di utara balik pulau dan Teluk Bahang. Jadi dikatakan tempat inilah telah pun menyebabkan pertembungan arus Laut Selat Melaka dan juga Laut Hindi. Manakala perairan lain di Pulau Pinang dikatakan sukarlah untuk terjadi pusaran air kerana dekat situ mengalami arus yang lemah, laut yang kurang bergelora serta tiupan angin yang tak terlalu kuat. Jadi sekarang ni kalau kita tengok lokasi tiang yang dikatakan berpuaka tersebut, sebenarnya pusaran air ni sukar berlaku tau. Jadi pada sudut geografi pula, pergerakan air ni boleh berlaku disebabkan dua faktor, iaitu pertama adalah disebabkan tarikan graviti dan yang kedua adalah disebabkan oleh tiupan angin. Jadi dikatakan arus laut ni akan bergerak seakan-akan seperti arus sungai tau. Manakala pembalikan arus laut ni boleh terjadi sekiranya terdapat kawasan tinggi di dalam laut sehinggakan menyebabkan pusaran air ni boleh berlaku. Jadi melihat kepada lokasi tiang 52 ataupun tiang 56 ni, ianya sebenarnya berada selari dengan lokasi dua pulau kecil yang wujud berhampiran dengan jambatan Pulau Pinang ni. Jadi oleh sebab itulah mungkin dalam jangka waktu tertentu arus air ni akan menjadi laju disebabkan oleh tiupan angin dengan dibantu oleh daya graviti matahari ataupun bulan tau. Jadi oleh sebab itulah arus yang deras ini akan bertembung dengan dua pulau kecil tersebut dan oleh sebab itulah akan terjadinya pembalikan arus sehinggakan berlakunya pusaran air di kawasan tiang tersebut. Jadi walau apa-apa pun itu hanyalah sekadar teori sahaja. Jadi sampai sekarang masih lagi menjadi tanya-tanya, adakah pusaran air itu seringkali berlaku dekat tiang tersebut disebabkan oleh kuasa mistik ataupun disebabkan seperti hujah saintifik yang telah Fira terangkan tadilah. Itu semua terserah kepada masing-masing. Sama ada korang rasa ianya disebabkan oleh benda halus yang kita tak boleh fikir ataupun cerna oleh akal, ataupun disebabkan oleh pertembungan arus oleh dua buah pulau kecil tadi yang telah menyebabkan pusaran air seringkali berlaku dekat tiang tersebut. Jadi sebab itulah sampai sekarang fenomena pusaran air dekat tiang jambatan Pulau Pinang tersebut masih lagi dianggap sesuatu yang misteri tau. Apatah lagi disebabkan ramai saksi yang telah menyaksikan pusaran air yang seringkali terjadi dekat situ. Jadi persoalannya sampai sekarang yang masih tidak terjawab adalah siapakah sebenarnya gambaran wanita tua dalam pusaran air tersebut? Betul ke memang ada penunggu buaya putih dekat situ? Dan betul ke itu merupakan kawasan jin di mana jin ataupun penunggu tersebut sentiasa menunggu mangsa korbannya? Jadi sampai sekarang persoalan itu masih lagi menjadi tanda tanya. Jadi itu sahajalah cerita mengenai kisah mistik dekat jambatan Pulau Pinang tersebut. Thank you so much kepada sesiapa yang dah tengok video ni sampai habis. Kepada siapa-siapa yang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Kepada siapa-siapa yang belum subscribe, bolehlah subscribe. So thank you so much. See you again next time and bye.